Saudara, elak jadi mangsa, usah mudah percaya terutamanya dengan penipuan tidak masuk akal. Sekiranya anda menerima bahan berita fitnah atau disyaki tidak betul, segera laporkan kepada MCMC atau hubungi segera talian 997 bagi mendapatkan sumber berita dan maklumat yang sahih. Anda juga boleh ikuti media sosial rasmi kami di aplikasi TikTok, Facebook, Instagram, X dan YouTube dengan carian Berita RTM. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 7 Februari 2024 bersama saya Nur Zabri. Ayah saudara, kita mulakan dengan segmen Sahih. Saudara, waspada individu yang menyamar sebagai pegawai MCMC melalui panggilan telefon. Dan menurut kenyataan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, MCMC, modus operandi panggilan yang diterima bermatlamat memperdaya mangsa bagi tujuan tertentu. Pemanggil akan mengancam mangsa dengan menyatakan terdapat aduan terhadap talian digunakan mangsa dan mendakwa mangsa dan melakukan kesalahan. Dan sekiranya mangsa gagal mengikut arahan yang diberikan, talian tersebut akan disekad atau disenarai hitam. Bermula 1 hingga 25 Januari 2024, MCMC telah menerima sejumlah 259 aduan dan daripada jumlah tersebut 238 panggilan pertanyaan telah diterima bagi mengesahkan isu berkenaan dan sebarang pengumuman atau pemakluman mengenai sesuatu urusan berkaitan dengan MCMC lazimnya dilakukan mengikut saluran rasmi seperti email, laman sesawang ataupun platform media sosial milik MCMC. Pihak berkuasa termasuk MCMC tidak akan meminta butiran dan maklumat perbankan peribadi anda. Justru orang ramai dinasihatkan untuk berwaspada dan mendapatkan pengesahan sewajarnya. Jangan sesekali mendedahkan maklumat peribadi kepada individu tidak dikenali dan jangan memindahkan wang kepada akaun yang diragui. Anda disarankan untuk membuat tetapan sekatan ke atas nombor telefon pemanggil dan terus menyalurkan maklumat dan aduan berhubung penipuan kepada pihak polis atau Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC di talian hotline 997. Baik saudara, seterusnya ini pula mengenai dakwaan program MyLesen B2 tahun 2024. Tidak wujud dan hanya cubaan scam? Tidak benar. Semakan MyCheck mendapati inisiatif itu sememangnya wujud dan permohonannya telah dibuka bagi tahun 2024 iaitu tahun ini. Malah program itu disediakan untuk program B40 yang layak dan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia termasuk kurs ujian dan juga latihan bagi mendapatkan lesen memandu Malaysia kelas B2. Bagaimanapun untuk sebarang maklumat lanjut termasuk bagi membuat permohonan, orang ramai disaran agar merujuk terus ke platform rasmi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ seperti yang tertera. Saudara, ini pula mengenai dakwaan tiada lagi lantikan tetap pengambilan penjawat awam pada masa hadapan. Adakah ia benar? Tidak, itu palsu. Pengambilan baharu secara kontrak hanyalah langkah interim iaitu bersifat sementara. Ini adalah sementara menunggu pelaksanaan kaedah baharu lantikan tetap pegawai awam yang akan melibatkan pindaan akta berkaitan. JPA terus memaklumkan pegawai yang dilantik secara kontrak ini akan dilantik secara tetap menerusi kaedah baru di bawah sistem saraan perkhidmatan awam yang akan dimuktamadkan kelak. Saudara, tak pasti, jangan kongsi. 534 kes penipuan di Johor rugi RM26.43 juta bagi tempoh bulan Januari 2024. Polis Johor telah merekodkan nilai kerugian kes penipuan berjumlah RM26.43 juta sepanjang bulan Januari tahun ini berbanding RM8.43 juta bagi tempoh sama pada tahun lalu. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar berkata sebanyak 534 kes penipuan pelaburan dicatatkan berbanding 231 kes tahun lalu. Jelas Kumar, terdapat 4 jenis penipuan yang merekodkan peningkatan ketara termasuk 127 kes belian dalam talian, 107 kes pelaburan, 77 kes pinjaman tidak wujud dan 77 kes tawaran kerja. Dan menurut beliau lagi, golongan profesional turut menjadi mangsa penipuan pelaburan. Sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jadi anda diingatkan untuk terus berwaspada dan jangan mudah terpedaya dengan pulangan yang lumayan.
Ini kes penipuan pelaburan mata wang kripto XRX melibatkan kerugian yang sangat besar. Menurut kenyataan media pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial sejak November 2023 iaitu tahun lepas, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK dan Polis Raja Malaysia PDRM telah menerima sejumlah 124 laporan polis berkaitan penipuan pelaburan mata wang kripto yang dikenali sebagai XRX. Kerugian yang direkodkan adalah lebih 90 juta ringgit. Siasatan yang dijalankan setakat ini telah berjaya mengenal pasti 73 syarikat atau perniagaan, 83 akaun bank milik syarikat atau perniagaan dan 1 akaun bank individu persendirian yang digunakan dalam kegiatan penipuan sindiket ini. Antara lain seorang individu yang berusia 24 tahun yang berperanan sebagai milik akaun keldai telah berjaya dituduh di mahkamah bersabit satu kes di Keningau, Sabah, dan sebagai langkah pencegahan, orang ramai yang ingin terlibat dalam urus niaga mata wang kripto dinasihatkan untuk membuat semakan kesahihan exchanger yang menawarkan perkhidmatan tersebut melalui laman web www.coinmarketcap.com. Sebarang maklumat berkenaan kesahihan pelaburan mata wang kripto juga perlu dirujuk kepada agensi yang berkenaan termasuklah Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security. Perkara ini penting bagi memastikan wang pelaburan anda dilindungi dan sekaligus mengelak dari terjerumus menjadi mangsa skema. Ini pula mengenai siasatan terhadap Snapple Mall. Menurut kenyataan media pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Polis Raja Malaysia PDRM telah membuka sejumlah 54 kertas siasatan terhadap syarikat Snoopy Mall yang didakwa telah menipu ramai penggunanya. Malah pengguna juga dapat merekodkan mencecah RM1 juta. Berpandukan dengan siasatan awal itu, Snoopy Mall mempromosikan syarikat mereka sebagai platform untuk menjana pendapatan tambahan secara dalam talian. Individu yang berminat dikehendaki mendaftar dan membeli pakej yang ditawarkan dengan harga serendah RM50,000 ke RM13,000 serta melakukan tugasan yang diberikan. Malah nilai komisen yang diterima adalah berbeza berdasarkan pakej yang disertai itu. Baik saudara, kita ke pakej biar betul untuk hari ini. Lagi fitnah berkaitan status penjawat awam kontrak dikesan. Menerusi muat naik di Facebook, penghantar mendakwa tiada bank akan memberi pinjaman kepada kaki tangan awam kontrak. Mereka juga sukar untuk memiliki kediaman sendiri. Dakwa hantaran itu, situasi berkenaan bakal menjadikan kaki tangan kerajaan miskin masa depan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan yang dilempar tidak berasas. Hakikatnya, hampir semua keistimewaan diterima penjawat awam tetap diterima mereka yang berstatus kontrak. Mereka juga tak perlu risau memandangkan pengambilan kaki tangan kontrak hanya bersifat sementara. Kaki tangan terlibat bakal dilantik ke jawatan tetap selepas kaedah baru sistem saraan perkhidmatan awam dimuktamad. Henti sebar fitnah, tak perlu cipta persepsi jahat. Penyebarannya dikuatiri menimbulkan kegusaran. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Baik saudara, biar betul tak pasti jangan kongsi. Ingat tu ya, kepada si penyebar berita palsu, nantikan hukuman undang-undang yang akan diambil ke atas diri anda. Kepada penonton, kami ingin menasihati sekali lagi untuk sentiasa peka dan elakkan diri daripada terlibat dari segala bentuk pelaburan yang mencurigakan. Pasti anda masih tertarik dengan iklan-iklan yang tersebar di mana sahaja, tetapi kuasa di tangan anda semua. Jangan mudah tertipu dengan maklumat-maklumat yang tidak sahih. Simak terlebih dahulu di patuan rasmi seperti semakmul.rmp.gov.my. Baik saudara, ayuh kita aktifkan segmen terakhir iaitu notifikasi. Ini adalah informasi-informasi terkini untuk pengetahuan anda semua. Kita mulakannya. Ini bicara naratif Kongres Ekonomi Bumiputera tekad bertindak membangun Bumiputera pada 9 malam ini bersama Ismail Adnan dan tetamu Datuk Wira Dr. Ashraf Wajdi Dasuki, Pengerusi Mara Merangkap Ahli Jawatankuasa Induk Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 24. Anda boleh saksikannya di TV1, saluran berita RTM atau di aplikasi Facebook dan juga TikTok Live Berita RTM. Ini skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baharu Cina 2024. Berkuat kuasa dari 6 sehingga 14 Februari 2024, 11 jenis berangan yang akan diwartakan adalah udang putih, ikan bol putih, babi hidup, daging babi, kubis bulat, ubi kentang, bawang putih, halia lobak putih serta lobak merah. Anda boleh menyimak senarai penuh harga di www.kpdn.gov.my. Tol Percuma Tahun Baru Cina 2024 bermula pada hari esok 8 Februari 2024 dan 9 Februari 2024. Bermula 12.30 malam di semua lebuh raya kecuali Plaza Tol Lebuh Raya di sepadan negara iaitu Tol Bangunan Sultan Iskandar dan Plaza Tol Tanjung Kupang, Johor Darul Taksim. Ini pula KWSP, laman web KWSP dan portal iAccount untuk ahli yang terbaru mulai 2 Februari 2024 yang berwajah baru untuk anda semua. Layari www.kwsp.gov.my hari ini. Baik saudara, tahukah anda jenis-jenis hazard di tempat kerja anda? Sebagai contoh, hazard biologi yang berpunca daripada pendedahan mikroorganisma, bawaan udara, air dan juga cecair badan serta melalui sentuhan seperti virus, bakteria dan juga kulat. Ia boleh menyebabkan jangkitan serta masalah kesihatan yang sangat serius. Dengan itu, majikan ataupun pihak pengurusan perlu mengawal risiko hazard dengan memastikan tata cara kerja diikuti, amalan kebersihan dan juga penggunaan alat pelindungan diri yang sangat sesuai. Baik, itulah tadi perkongsian kami untuk pastikan sahih buat hari ini. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka.